manusia pun boleh masuk lubang kan. Sebab untuk di video kali ni kita tak explore sangat lah disebabkan cuaca lah. Kalau kita pergi ke tempat tu tiba-tiba hujan, sangat tidak berbaloi lah sebab kita datang daripada jauh kan. Maka di video kali ni saya nak share dengan sahabat-sahabat jenis-jenis buaya yang terdapat di Malaysia. Walaupun di video sebelum ni saya telah terangkan ada punya anatomi fizikal buaya yang terdapat di negara kita ni lah. Lebih-lebih lagi bila kita berada di Asia Tenggara, tak kiralah sahabat berada di Semenanjung Malaysia ataupun di Borneo Malaysia. Maka saya akan berkongsi sekali lagi, sebab video saya sebelum ni saya telah berkongsi dengan sahabat-sahabat semua buaya yang terdapat di negara kita ini. Di Semenanjung Malaysia kita ada Crocodylus porosus yang kita panggil sebagai buaya tembaga, buaya muara dan juga buaya air masin. Ketiga-tiga ni nama yang disebut ini adalah spesies Crocodylus porosus. Selain daripada buaya muara iaitu buaya air masin, kita juga ada buaya jejulung. Nama saintifik bagi buaya ini adalah Thomis thomasis gili lah. Dan ada terdapat dua spesies saja di Semenanjung Malaysia. Dan yang menarik minat saya bila saya baca komen-komen daripada sahabat, ada yang mengatakan mereka pernah menemui buaya yang boleh berlari. Sebab buaya yang boleh berlari ini adalah daripada spesies buaya Siam ataupun Crocodylus siamensis, yang kita sedia maklum spesies ini hanya terdapat di Siam yang sekarang ni kita panggil sebagai Thailand, kemudian terdapat di Kepulauan Borneo daripada Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Kalimantan. Tetapi spesies ini belum lagi kita identify dan kita kena pasti sama ada spesies ini masih ada lagi ataupun sudah pupus. Sementara itu di Kalimantan kita masih boleh lagi menemui spesies ini iaitu buaya Siam. Hasil daripada komen-komen sahabat semua, saya percaya di Semenanjung ada buaya Siam, cuma tidak direkodkan di dalam list haiwan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Dan saya percaya buaya Siam ini wujud di belah-belah utara atau di pantai timur berdekatan dengan negara Thailand. Dan saya percaya buaya Siam ini ada berkenaan dengan buaya yang boleh berlari yang pernah dikongsikan seorang sahabat kita, influencer yang sangat dikenali lah. Siapa yang tak kenal kan. Jadi saya tak nak sebut dan saya tak nak mention nama dia. Dan dia pernah mengatakan kena berhati-hati sebab buaya ni boleh mengejar kita di darat. Yang boleh mengejar ini adalah buaya Siam tapi kita dah jarang jumpa dah spesies ni sebenarnya. Dan yang masih boleh bertahan ataupun survive sehingga ke hari ini adalah spesies buaya air masin. Buaya jejulung pun jarang-jarang kita jumpa. Baru-baru ni lebih kurang 2 minggu yang lepas, di mana di Sungai Selangor Jabatan Pilitan telah menangkap seekor buaya jejulung. Kita ambil spesies yang senang kita jumpa lah, iaitu buaya air masin, iaitu jenis Crocodylus porosus. Orang sering panggil dia sebagai buaya muara, buaya air masin, buaya tembaga. Ketiga-tiga nama ni adalah daripada spesies yang sama, Crocodylus porosus. Jadi setiap video saya kalau saya buat klarifikasi perihalnya tentang spesies-spesies buaya yang terdapat di Malaysia ni, saya akan ulang. Saya sering membaca komen ini, tak kiralah di platform YouTube ataupun di platform Facebook, saya akan nampak orang masih lagi keliru dengan spesies-spesies buaya yang terdapat di negara kita. Di sini saya akan berkongsi dengan sahabat satu video sangat menarik bagi saya. Ini adalah buaya air masin. Sahabat kita ni dia cuci kawasan dalam sangkar buaya itu, di mana dia sangat dekat dengan buaya air masin ni. Di situ sahabat-sahabat akan melihat tidak akan mengejar orang. Buaya air masin ni adalah salah satu spesies yang sangat besar, malah lebih 23 kaki macam buaya lolong. Orang tak ada kerja lah, nak layan dengan kau. Alamak, air kau. Tak ada kerja nak buku kau, orang banyak kerja lagi. Diam! Orang banyak kerja dah mesti sibuk nak buku kau. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat sendiri ya. Jadi pergerakan buaya air masin ni kalau dia dah besar, iaitu saya anggarkan lebih kurang dalam 15 ataupun 16 kaki dia punya panjang dia. Kalau lebih pun mungkin 17 kaki. Saya rasa tak sampailah. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat sendiri pergerakan dia macam mana. Sangat lambat kalau dia dah besar. Sebab buaya air masin ni ataupun Crocodylus porosus ni adalah daripada jenis spesies yang sangat besar. Malah dia adalah spesies terbesar di antara semua spesies dia. Yang kedua terbesar adalah buaya Nile, iaitu Crocodylus niloticus. Di situ kita melihat di mana sahabat ini menyapu ataupun mencuci kandang buaya tersebut. Buaya itu dia tak mengejar pun. Buaya air masin ni ataupun daripada jenis Crocodylus porosus ini
Mereka ni kalau kecil pun dia bukan berlari seperti mana yang dikongsikan oleh sahabat kita yang saya tak nak mention nama dia ni. Sebenarnya spesies buaya air masin ni dia lebih more ke menyeret badan dia sebenarnya. Walaupun dia kecil sekalipun, dia tidak akan berlari seperti mana video yang dikongsikan. Itu adalah spesies buaya Cuban sebenarnya, ataupun buaya Cuba dari kepulauan Cuba. Sementara itu spesies buaya air masin ini dia tidak mengejar orang sebenarnya, dan dia tidak boleh berlari seperti mana yang dimentionkan oleh dia tu ataupun dikongsikan oleh dia di video yang sebelum ini. Buaya air masin kita ni kalau yang kecil pun dia lebih kepada menyeret, cuma pergerakan dia sangat pantas lah kalau nak dibandingkan dengan buaya air masin yang besar. Sebelum kita mengakhiri video kita untuk kali ini, saya ingin berkongsi sedikit petikan daripada sahabat kita, di mana beliau dan rakan-rakannya melaksanakan ataupun melakukan kerja-kerja jiwa murni, di mana dia cuba mengurang populasi ikan-ikan invasif. Ikan invasif ni maksudnya bukan ikan daripada negara kita, di mana ikan ini telah merosakkan ekosistem kita. Jadi bila bukan ikan daripada tempat kita, endemik di negara kita, itu ikan yang dibawa keluar bukan berasal daripada negara kita, mereka ni telah merosakkan ekosistem kita. Malah ikan ni telah pun membiak dengan jayanya di kawasan kita lah. Jadi sahabat kita ni telah melakukan aktiviti untuk mengurang ataupun mengkontrol populasi ikan bandaraya ni. Dan di situ juga dia telah bertanya kepada seorang sahabat berada di Sungai Linggi. Jadi saya harapkan sahabat kita, sambil-sambil kita melaksanakan tugas-tugas jiwa murni ini, hati-hati ketika berada di habitat buaya. Dan itu memang habitat buaya, dan seorang sahabat ni mengatakan itu adalah Sungai Linggi yang menuju ke laut. Manusia pun boleh masuk lubang ke? Sebabkan ikan bandaraya dalam Mana Zul? Nampak tak? Ini kerja dia ni. Zul kan? Ni terus pergi ke Sungai Linggi kan kalau ikut kan? Ni sampai ke masih ke kampung Ambon, sampai ke Ujung ni Linggi lah. Jadi sebelum dia merebak ke sungai besar, kita selamatkan dekat sini dulu. Baik sahabat, di sini saya ada data-data yang saya cari pagi tadi yang saya ingin kongsikan kepada sahabat, perihalnya tentang serangan buaya yang berlaku di Semenanjung. Di Semenanjung ni pernah ada serangan lah, tidaklah membawa kepada mangsa itu terkorban sebenarnya. Ini adalah kisah yang berlaku pada tahun 1930-an di Pahang. Seekor buaya besar pernah membaham lelaki orang asli di daerah Pekan pada suatu masa dahulu. Status lelaki itu cedera parah, maka dari situlah mulanya perjanjian buaya dengan manusia. Ini adalah kisah Pawang Kadir dan juga Pawang Nong lah. Dan kita tak pasti, tapi saya hormat culture tu sebenarnya. Kemudian pada tahun 2018 di Pekan juga, seorang mangsa iaitu Hamid 42 tahun pada ketika itu diserang buaya ketika dia ke sungai untuk turun ke laut kira-kira jam 4 pagi. Ketika dia mencedok air keluar daripada bot, seekor buaya secara tiba-tiba menyabar tangan kiri dia. Status mangsa selamat tetapi dengan kondisi parah pada ketika itu, dan mungkin sekarang ni mangsa ada kesan-kesan luka lah daripada serangan buaya tersebut. Kemudian pada Mac 2023, Cik Man Zakaria 61 tahun dari Terengganu diserang buaya ketika mengambil wuduk. Status mangsa stabil dengan menerima 12 jahitan pada tangan kanannya akibat serangan tersebut. Jadi September pada tahun 2023, seorang wanita berhadapan detik-detik cemas apabila digigit buaya dalam kejadian dipercayai berlaku di Sungai Ramuan Cina Besar, Masjid Tanah, itu Sungai Timun lah, di Melaka, tepatnya di Sungai Timun. Status mangsa stabil. Okey. Sebenarnya ada lagi kes-kes serangan buaya, dan saya ada satu page Facebook, tapi saya dah padam dah page tu saya cerita pasal buaya juga. Di situ ada seorang abang yang saya perkirakan umur dalam 50-an macam tu, dan dia pernah berkongsi dengan saya di Pahang. Ketika dia mancing pada waktu malam, dia pernah diserang oleh buaya, dan bot dia ada bekas lah, dan dia pernah share dengan saya gambar tu, tapi sayang saya tak simpan gambar tu. Okey sahabat, ini yang data-data yang saya jumpa lah. Sebenarnya ada lagi serangan-serangan buaya yang berlaku di Semenanjung sebenarnya. Untuk serangan haiwan liar ni bagi saya adalah satu perkara yang normal sebenarnya. Tinggal kita untuk menjaga diri kita itu ataupun defense kita macam mana. Jadi untuk defense tu kita boleh sediakan tombak lah. Jadi untuk kita survive dan defend itu, untuk defend kita ataupun melindungi kita daripada serangan haiwan buas ni, sahabat-sahabat boleh pergi ke channel Kogi
Kogi KOGI. Itu adalah channel sahabat saya. Dia berkongsi perihannya tentang cara-cara survive. Dan kita tak nafikan kekuatan haiwan liar ini dengan kudrat manusia yang biasa. Walaupun sahabat-sahabat itu seorang bodybuilder sekalipun, badan tegap apa semua kan, kita takkan dapat menandingi kuasa ataupun kekuatan haiwan liar ini. Jadi kalau di Semenanjung yang kita selalu dengar adalah serangan harimau. Itu yang kita sering dengar. Jarang kita nak dengar serangan beruang ataupun serangan gajah lah. Yang kerap kita dengar adalah serangan harimau, itu harimau belang. Kalau di Sarawak, serangan buaya. Jadi pokoknya ataupun pangkal dia, kita kena hati-hati ketika kita melakukan aktiviti. Liarkan mata, lihat dah sekeliling sebelum kita melakukan aktiviti tersebut. Baik sahabat, saya rasa setakat ini saja perkongsian kita untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada saya dan juga sahabat-sahabat semua. Sekian, terima kasih sahabat-sahabat.